Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Ghufranaka alhamdulillahilladzi ashaba anil adza wa afani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'ith. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi.
akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qamatis sholatu wal qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الصبح ركعتين على الإمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqnihi min khairi haulin minni wala quwwah. Mari kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ayah, ampun nak baca juga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Sekarang ni, mari kita sama-sama berdoa selepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Berbanyak-banyak syukur kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmatnya yang berterusan yang kita terima dan tidak pernah putus-putus. Bersyukur juga kita kerana dalam kesempatan ini kita telah dipertemukan untuk sama-sama membincangkan sesuatu yang sangat akrab berlaku dalam kehidupan seharian kita. Apa yang dimaksudkan di sini ialah kita sebagai umat Islam dan doa. Ramai orang Islam mengetahui apa itu doa dan apakah kenapa ia perlu berdoa. Berdoa merupakan satu permohonan kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi tempat pergantungan kita dalam seluruh kehidupan kita. Kita terpaksa meminta kesemuanya daripada Allah Ta'ala dan tidak ada orang lain yang boleh menerima permohonan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah sentiasa ada. Dalam satu hadis dikatakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah
sekaligus merupakan ibadat. Dan ianya merupakan suatu amalan dan tradisi yang telah berjalan terus bermula daripada zaman Nabi SAW. Kerana Nabi SAW telah mengajar umatnya dan telah memberi panduan yang lengkap bagaimana untuk melakukan permohonan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahaja yang boleh kita sebut yang kita majukan kepada Allah Taala dalam kehidupan seharian kita. Bermula daripada amalan-amalan rutin, kerja-kerja rutin yang kita lakukan seharian, membawalah kepada doa-doa khusus untuk sempena-sempena yang tertentu. Jadi dalam kesempatan kita dalam siri ini, kita akan coba melihat panduan daripada Islam dan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita SAW dalam kehidupan seharian kita. Bermula daripada kita bangun daripada tidur sehinggalah kita kembali semula ke tempat pembaringan kita setelah seharian kita bertungkus lumus mencari rezeki yang seperti mana dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dilihat sebenarnya daripada awal lagi dalam bacaan yang selalu kita baca pun dalam ibadat khusus kita, umpamanya ibadat solat, umpamanya apabila kita membaca surah Al-Fatihah yang merupakan surah wajib yang disebut sebagai Ummul Quran, ada di sana beberapa ayat yang sekaligus merupakan doa dan permohonan kita, juga rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajarnya kita seharusnya memahami dan menghayati apa yang kita baca supaya ianya keluar daripada hati dan nurani kita dan dari hati yang ikhlas. Mudah-mudahan seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi, setiap doa yang kita ajurkan kepada Allah Ta'ala hendaklah dengan hati yang yakin, dan kita juga hendaklah percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima dan memakbulkan doa kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pemilik pada hari pembalasan. Hanya Engkau sahaja yang kami sembah, dan hanya pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, iaitu jalan yang Engkau nikmati orang-orangnya, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai bagi orang-orang yang sesat. Daripada ayat yang kita baca daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, telah terangkum di sana beberapa ayat yang jelas menunjukkan ianya merupakan permohonan kita daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mulakan dengan nama Allah Taala yang bersifat dengan sifat pemurah lagi Maha Pengasih. Surah Al-Fatihah yang sangat besar maknanya, hinggakan ulama-ulama tafsir menyebut ianya sebagai Ummul Quran, ibu ataupun induk kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Fatihah yang dibaca setiap kali kita bersolat, setiap rakaat yang kita lakukan sembahyang, kita menghadap Allah SWT dengan hati yang jernih dan hati yang pasrah, memohon kesemuanya supaya kita sentiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, di mana kita mengaku bahawa Allah Ta'ala itulah yang telah mencipta kita, yang menjadikan kita. Dalam Al-Fatihah juga kita telah memohon dan merayu kepada Allah supaya kita sentiasa ditunjukkan setelah kita mengaku yang dialah tempat kita beribadat, dan kepadanya lah sahaja, yakni Allah, tempat kita memohon segala permohonan dan permintaan. Supaya kita memohon kepada Allah supaya kita sentiasa diberi jalan yang lurus, jalan Islam, jalan hidup yang benar yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan kita memohon daripada Allah supaya kita tidak dikurniakan jalan-jalan mereka yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Doa yang dibaca, doa yang dianjurkan sebenarnya sudah tersirat pun di dalam Al-Fatihah, yang menjadi bacaan tetap kita apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tidak sah salat kalau tidak disertakan dengan ummil Quran ataupun Al-Fatihah.
dengan jelasnya. Ayat-ayat yang kita baca setiap sekali kita bersolat menganjurkan kita, menjelaskan kepada kita bahawa kita sentiasa hendaklah bermohon kepada Allah Ta'ala, dan sebaik-baik permohonan itu ialah kita memohon supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang benar, yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan membawa kepada kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia kita, dan insya-Allah berbahagia juga di akhirat nanti. Setelah kita kembali menemui Allah, tiada siapa pun yang menemankan kita pada masa itu kecuali amalan dan amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya para penonton sekalian, berdoa merupakan salah satu daripada keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Islam. Sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ianya merupakan satu keistimewaan yang tidak wajar dibiar begitu sahaja. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri apabila menganjurkan kita berdoa, Allah Ta'ala juga menjelaskan, dialah yang akan menerima segala doa dan permintaan kita itu. Sebab itulah dalam Islam, kita dianjurkan supaya secara langsung tanpa melalui perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu ayatnya, Allah SWT berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila kamu memohon kepadaku, wahai hamba-hambaku, percayalah, sesungguhnya aku ini dekat denganmu. Berdoakanlah, nescaya aku akan makbulkan, aku akan ijabahkan doa itu. Ini merupakan jaminan langsung daripada Allah Ta'ala. Daripada ayat 186 daripada surah Al-Baqarah ini, yang menganjurkan kita supaya terus direct dengan Allah Ta'ala, tanpa melalui perantara-perantara lain untuk memohon doa bagi pihak kita. Yakinlah Allah Ta'ala itu terlalu dekat dengan kita untuk menerima segala permohonan kita. Dan yakinlah Allah Ta'ala akan menerima setiap doa kita, kalaupun kadang-kadang ada masanya terlewat. Tapi setiap doa dengan jaminan Allah, dialah yang akan memakbulkan doa itu. Justru itulah makanya di antara syarat supaya yang wajar, yang ada perlu semasa kita melakukan doa, ialah rasa yakin kita kepada Allah Ta'ala berdasarkan kepada satu permintaan ataupun anjuran daripada Nabi yang menganjurkan supaya kita berdoa wa anta muqinun bil ijabah, dalam keadaan kamu yakin akan makbulnya, akan ijabahnya doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi ashaba anil adza wa afani. Kita memulakan hari baru kita dengan bangkit daripada tidur. Setelah Allah SWT menjadikan malam untuk kita berehat. Sebaik saja kita bangun daripada tidur, kita akan terus ingat kepada Allah SWT. Ingatan yang pertama kepada Allah Ta'ala itu yang masuk ke minda kita, yang menyebabkan hati kita rasa lega dan sehat serta rasa tenang apabila setelah menjalani beberapa tempoh masa untuk kita berehat. Doa yang diajar oleh Nabi kita setelah kita bangkit daripada tidur ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, sebagai puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan saya setelah dimatikan saya, dan saya yakin saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memulakan dengan pujian kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah.
di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Baik nikmat hidup ataupun nikmat mati. Seolah-olah kita telah menjalani satu hidup baru dengan adanya kematian kecil semasa kita tidur, di mana kita tidak menyadari apa pun berlaku pada masa itu. Namun Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, Dia telah memanjangkan usia kita dan telah membangkitkan semula kita setelah berhadapan dengan kematian kecil itu. Jadi bangkitnya kita daripada bangun mengingatkan kita bahawa kita juga akan dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti setelah kita melalui proses hidup yang berperingkat-peringkat seperti mana yang telah kita sedia maklum. Adalah wajar kita mulakan hidup baru kita ataupun hari baru kita itu dengan menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT telah menjanjikan mana-mana orang yang membiasakan diri dengan menyatakan kesyukuran kepadanya, dia akan diberi balasan yang berganda-ganda. Berdasarkan kepada firman-Nya, "Wala in syakartum la azidannakum." Andai kata kamu bersyukur, nescaya kami akan tambahkan lagi pemberian dan nikmat daripadaku. Setelah kita bangkit daripada tidur dan iringi dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu kita akan memulakan hidup baru kita itu. Kemudian setelah kita bangkit daripada tidur, apa yang akan kita buat? Selepas bangun tidur, biasanya kita akan ke tandas untuk membuang air kecil. Di sini pun ada doanya. Doanya ialah, Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala kekotoran dan kekejian. Kita melangkah melalui kaki kiri kita dan doa dibaca sebelum kita melangkah ke dalam bilik air untuk mengelakkan kita menyebut nama suci Allah Ta'ala di tempat yang tidak sesuai untuk disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Aku berharap mendapat keampunanmu, ya Allah. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakiti dan menyihatkan aku. Selepas kita masuk ke bilik air, biasanya kita akan mulakan dengan menggosok gigi. Kita mandi, kita mengambil wudu untuk kita melakukan solat subuh kemudiannya. Ambil wudu pun ada doanya. Dan sebelum mendirikan solat, kita solat secara berjamaah, seorang daripada kita akan melafazkan iqamat. Dan kita akan membaca doa selepas iqamah. Sebelum kita memulakan solat, selepas solat pula kita akan berdoa lagi, memohon kepada Allah SWT segala permohonan yang kita mahu ajukan kepada Allah. Sebaik saja selesai solat dilakukan secara keluarga, berjamaah, kita akan masing-masing memulakan untuk memakai pakaian untuk terus ke tempat kerja masing-masing, ataupun bagi anak-anak, mereka bersiap untuk ke sekolah. Sewaktu memakai pakaian pun ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memakaikan pakaian ini padaku dan menjadikannya sebagai rezekiku tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Itu doa semasa kita mengenakan pakaian. Sewaktu melihat ke cermin pula ada doanya, iaitu seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, kita hendaklah menyebut dan berdoa, Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana telah kau percantikkan diriku, percantikkanlah pula budi pekertiku. Setelah masing-masing siap memakai pakaian, masing-masing pula sampailah masanya untuk bersarapan. Sebelum makan, mari kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ayah, ampun nak baca juga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Dan semasa bersarapan, setelah dimulakan dengan Bismillah, hendaklah kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kepada kami apa yang telah Engkau beri rezekikan kepada kami, dan jauhilah kami daripada seksaan azab neraka. Makanlah seperti mana yang sepatutnya, di mana menjadi adab apabila menjamah makanan, hendaklah diambil makanan yang terdekat dengan kita dan menggunakan tangan kanan. Sebab diriwayatkan daripada Nabi SAW, syaitan memakan dengan menggunakan tangan kiri. Dan disudahi dengan apabila selesai daripada menjamah makanan, kita lagi sekali dianjurkan supaya berdoa dengan doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan dan memberikan kita minum dan menggolongkan kita di kalangan orang-orang Islam. Setelah masing-masing selesai, maka kita mulalah keluar daripada rumah masing-masing untuk ke tempat kerja ataupun khususnya anak-anak untuk ke sekolah mereka masing-masing. Ketika kita mula melangkah keluar daripada rumah, kita berdoa dengan menyebut Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan maksud, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah keluar dengan keadaan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dengan maksud kita percaya yang Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah taala akan merahmati kita dalam sepanjang perjalanan kita, dan Allah taala juga akan menjaga kita daripada segala bahaya yang segala bahaya dalam perjalanan kita menuju ke destinasi kita. Setelah itu kita menuju ke kenderaan, dan sekali lagi kita dianjurkan supaya berdoa dengan doa Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Ta'ala yang mempermudahkan kenderaan ini buat kita, padahal kita tidak terdaya bagi mengadakannya, dan sesungguhnya kita kepada Tuhan kita kembali sekaliannya. Saudara pendengar, dengan doa-doa ini sebenarnya mengajar kita betapa akrabnya hubungan kita dengan Allah dan tidak terpisah daripadanya. Di mana segala nikmat yang kita terima, sama ada kecil atau besar, kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajar juga kita supaya sentiasa tawadhu, merendah diri, akur dalam perjalanan kita menuju ke mana-mana destinasi kita, dan setiap perjalanan kita itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Doa itu juga mengajar kita untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kenderaan yang kita miliki atau dikurniakan oleh Allah Taala untuk menggunakannya, kita tidak dapat menguasainya. Ianya berjalan mengikut ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah makanya kita harus merasakan bahawa perjalanan kita itu bergantung rapat dengan Allah Taala. Sebab itulah makanya kita dianjurkan supaya sentiasa meletakkan diri kita dalam hubungan yang baik dengan Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan membantu kita sehinggalah kita sampai ke destinasinya. Sebelum kereta kita gerakkan, harus ataupun digalakkan kita membaca doa sebagai pelindungan daripada perkara-perkara yang kita tidak suka dalam perjalanan. Justru bacakanlah dengan doa
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat berserta namanya oleh apa-apa jua yang ada di bumi dan di langit, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita melihat visual yang telah dirakamkan dalam VCD kita ini, ianya merupakan satu gaya hidup yang sangat baik, yang berdasarkan kepada ketentuan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa bersyukur kepadanya. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam, dan ianya tidaklah sesuatu yang menyusahkan sesiapa. Sesuai dengan prinsip asas syariat Islam itu, ianya adalah mudah untuk diterima pakai dan untuk dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita tidak semestinya terpaksa mengangkat tangan semasa berdoa, seperti mana yang dipahami oleh ramai di kalangan orang Islam. Apabila ia hendak berdoa, hendaklah terlebih dahulu mengangkat tangan. Mengangkat tangan hanya terhenti kepada setengah-setengah doa dan setengah-setengah kesempatan sahaja. Yang wajar, ianya hendaklah dilakukan, bahkan boleh dengan secara spontan doa itu tanpa terlebih dahulu mengangkat tangan. Yang penting keluar daripada hati nurani kita dengan sikap yang tulus dan ikhlas, dengan mengharapkan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, itulah sebenarnya manisnya hidup apabila dicorakkan dengan corak Islam. Seluruh kehidupan kita berkait rapat dan bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bibir umat Islam sentiasa basah dengan zikir kepada Allah taala, bukan dengan yang lain. Dianjurkan juga dalam kehidupan kita memperbanyakkan doa. Ada doa-doa yang boleh dibacakan pada waktu pagi, dan ada juga yang boleh dibacakan pada waktu petang dengan sedikit ubah suai. Umpamanya pada waktu pagi, kita dianjurkan supaya menyebut Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami berada di waktu pagi, dan denganmu juga kami berada di waktu petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu jugalah kami mati, dan kami akan kembali kepadamu juga, ya Allah. Doa yang kita bacakan pada waktu pagi boleh juga dibacakan pada waktu petang dengan sedikit ubah suai. Untuk waktu petang kita akan menyebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kami berada di waktu petang, segala pemerintahan bagi Allah dan segala kepujian juga bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Itulah saudara, seperti mana saya sebutkan tadi. Doa ini boleh dilakukan di mana-mana saja dengan melihat konteksnya. Boleh jadi dan boleh juga kita lakukan ataupun berdoa semasa dalam perjalanan kita, semasa berkenderaan, semasa kita memulakan kerja kita di pejabat kita, dan boleh juga dilakukan pada waktu petang, semasa dalam perjalanan balik, semasa berada dalam kenderaan, ataupun selepas kita melakukan solat pada waktu petangnya, khususnya pada waktu solat, dengan sedikit perubahan antara asbahna untuk pada waktu pagi dan amsayna pada waktu petang. Kalau dilakukan sekala beramai-ramai, dan kalau kita bersendirian, kita akan menyebut asbahtu, saya berada pada waktu pagi, dan amsaitu, dan saya berada pada waktu petang. Saudara, perjalanan hidup sebenarnya penuh dengan kemanisan apabila kita mengikut ketertiban yang dianjurkan oleh agama. Memulakan hari dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melakukan solat subuh sebaik-baiknya dengan keluarga kita. Kemudian kita keluar ke tempat kerja masing-masing dalam rangka kita untuk mencari rezeki. Dan pada waktu tengah hari, masuknya waktu zuhur, sekali lagi sepatutnya kita berhenti dan meneruskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seelok-eloknya pada waktu zuhur itu kita ke masjid untuk melaksanakan solat fardu zuhur. Dan apabila kita sampai ke masjid dan mau melangkah ke dalam masjid, Islam mengajar kita menyebut dengan satu doa, yaitu Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu-pintu rahmat-Mu. Kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tetamu Allah. Dan dianjurkan supaya mengikut ketertiban apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memulakan sebelum duduk melakukan solat tahiyatul masjid dan seterusnya melakukan ibadat seperti mana yang sepatutnya. Dan apabila kita selesai melaksanakan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita melangkah keluar daripada rumah Allah Taala itu dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada limpah kurniamu. Saudara sekalian, setelah kita kembali daripada tempat kita mencari rezeki, sampai ke rumah dan melakukan amalan biasa kita, aktiviti rutin kita, selepas solat Isya, setelah masing-masing melakukan solat berjamaah sama ada di rumah ataupun di masjid, pada waktu malam anak-anak sewajarnya menyemak semula mengulang kaji pelajaran mereka. Dan sebelum mereka memulakan ulang kaji, wajar dibacalah doa-doa penerang hati yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk memudahkan mereka mempelajari dan meneliti pelajaran yang mereka akan jalani selepas itu. Antara doa-doa yang biasanya dibaca sebagai penerang hati ialah Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami hikmat-hikmat-Mu. Kembangkanlah kepada kami daripada khazanah rahmat-Mu, wahai Allah Ta'ala yang maha merahmati. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan bukakanlah simpulan daripada lidahku supaya mereka faham kata-kataku. Sebelum kita nak belajar ataupun nak buat kerja-kerja sekolah, kita kena berdoa dulu. Doa untuk menerangkan hati kita. Ya? Ayah mau An baca doa sekarang. Ang dah baca doa dah. Kakaklah pula. Intan baca doa penerang hati, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah mengambil beberapa masa untuk study dan masing-masing berpuas hati, maka setelah itu masing-masing akan masuk ke tempat tidur masing-masing. Sebelum tidur, mereka sama-sama ataupun bersendirian berdoa dengan Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah, saya hidup dan saya mati. Ada hadis yang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang menganjurkan supaya sesiapa yang hendak tidur membaca beberapa ayat, antaranya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wal nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada hadis yang menunjukkan Nabi kita SAW menganjurkan supaya ayat-ayat itu dibacakan dalam genggaman tangan dan dihembus beberapa kali, lalu disapu ke seluruh anggota yang sampai kemudiannya mudah-mudahan dia terlepas daripada gangguan-gangguan semasa dia tidur. Bila tiba masa untuk berehat, dan tidur adalah satu rehat yang sangat penuh dengan kenikmatan. Namun begitu, ada juga kalangan yang kadang-kadang terlalu sukar untuk memejamkan mata ataupun untuk melelapkan matanya. Ada doa yang dianjurkan oleh para ulama kita khusus untuk orang yang menghadapi masalah sedemikian. Bacakanlah sebelum tidur dengan satu doa. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuzuka sinatun wa la naum. Ya Hayyu Ya Qayyum, ahdi laili wa anim aini. Ya Allah, telah lenyap segala bintang dan telah tenang oleh sekalian mata. Sedangkan engkau sentiasa hidup lagi berdiri. Tiada mendatangi akan engkau oleh mengantuk dan lena. Wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri, tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Elok rasanya saya sentuh di bahagian ini beberapa adab yang perlu diikuti untuk membolehkan doa kita itu lebih baik dan lebih berkesan. Yang pertama adalah kita memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan selawat ke atas Nabi SAW. Berdasarkan kepada apa yang dilakukan, yang ditunjukkan kepada kita oleh kalangan salafus soleh semasa mereka berdoa. Kita juga diminta supaya mengangkatkan tangan kita ke paras bahu ketika berdoa dan menyapu muka setelah kita selesai daripada berdoa. Berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Kita juga dalam semasa berdoa dianjurkan supaya masuk dalam hati kita, dalam ingatan kita bahawa doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita hanya berdoa separuh hati ataupun dengan keadaan yang hanya mengikut-ikut orang lain dan tidak diberikan apa-apa pun harapan. Justru itu makanya kita hendaklah yakin dengan sepenuh hati bahawa doa kita akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada apa yang disebut dan diarahkan oleh Nabi. Berdoalah kamu dengan keadaan kamu yakin doa kamu itu akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Iringilah doa kita itu dengan rasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah SWT dengan memperlahankan suara kita, dengan mengharapkan bahawa apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak boleh sama sekali kita meninggikan suara dalam permohonan kita kepada Allah. Berdasarkan kepada satu ayat, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan secara perlahan, kerana sesungguhnya ia tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Banyak doa-doa yang dianjurkan, yang diberi contoh, sama ada oleh hadis-hadis Nabi SAW ataupun yang boleh dipetik daripada Al-Quran sendiri. Antaranya doa yang selalu kita dengar dan tidak menjadi satu kesalahan untuk kita memperbanyakkannya. Seperti mana doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan sisihkanlah kami daripada bakaran api neraka. Ataupun boleh juga contoh lain yang boleh kita sebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami banyak menzalimi diri kami. Kalau tidak kerana keampunan-Mu ya Allah, kami termasuk dalam golongan yang sangat rugi. Rabbi ja'alli muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku kali kalangan orang-orang yang mendirikan salat, begitu juga daripada anak cucuku. Wahai Tuhan kami, terimakanlah doa kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah akan dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan mereka-mereka yang beriman sehinggalah hari dihisabkan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti mana yang telah saya sebutkan tadi di awalnya, biasanya dengan muqaddimah kita adalah memulakan dengan memuji Allah Ta'ala dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan dan melakukan, menghayati satu peninggalan yang sangat bermakna dan cukup penting dalam kehidupan kita, yaitu doa. Mudah-mudahan kita akan diberi bantuan dan dukungan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memandu kita bagi meneruskan hari-hari dalam kehidupan kita. Sekian untuk kali ini, sehingga jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa addaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minna wa minkum.